Baik, menjelang juga pengumuman kabinet ini, antara perkara-perkara pokok yang perlu difokuskan barisan kabinet baru adalah 3 krisis utama negara, iaitu krisis kesihatan, ekonomi dan juga politik. 3 krisis ini dilihat berkait dengan pelbagai isu lain dalam negara yang sama penting seperti kesihatan mental, pendidikan, pengangguran dan juga banyak lagi. Kita nak bercakap mengenai perkara ini, kita terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, penganalisis politik Fakulti Ekologi Manusia UPM. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, Prof, melihat pada 3 perkara pokok yang disebutkan tadi, bagaimana kabinet baru ni boleh tackle 3 isu utama dalam negara ketika ini dengan secara pantas dan juga lebih baik? Okey, kita sedia maklum bahawa kabinet baru yang bakal diumumkan nanti mempunyai tugas yang sangat besar, iaitu melihat 3 cabaran utama, iaitu cabaran kesihatan, ekonomi dan politik. Namun bagi saya kabinet yang bakal diumumkan sebentar lagi perlu berjiwa besar, iaitu meletakkan kepentingan negara melangkaui kepentingan parti politik. Kerana apabila kabinet ini dilantik sebagai menteri, mereka bukan lagi memimpin kepada parti-parti politik yang mereka wakili, tetapi pemimpin kepada rakyat Malaysia. Jadi dengan jiwa yang meletakkan kepentingan negara melangkaui kepentingan politik, ini akan mampu menggerakkan jadi kabinet yang lebih besar. Perkara yang kedua ialah sangat penting kabinet ini dibangunkan keputusan dan musyawarah. Bahawa kita COVID-19 ini hadir ke negara kita, kita tahu bahawa pembuatan dasar, pembuatan keputusan kerajaan tidak lagi boleh in silo, perlu mendapatkan pandangan dan juga suara orang ramai supaya keputusan itu lebih inklusif dan lebih menyeluruh. Dan ini sememangnya menjadi satu cabaran utama kerana dalam proses musyawarah itu ahli-ahli kabinet perlu membuat keputusan yang lebih cekap dan lebih pantas. Dan dalam soal lain saya melihat kabinet perlu memastikan dasar-dasar dan keputusan yang mereka capai hasil daripada pembuktian, empirical studies dan juga input-input yang ada. Dan ini penting supaya keputusan yang dibuat oleh kabinet itu dapat menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan dan bukanlah dasar-dasar ataupun keputusan-keputusan yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Ya, Prof, pentingkah saiz kabinet itu kalau kita lihat ada yang menggesa untuk ia dijadikan lebih kecil atau saiz yang sama? Adakah penting saiz kabinet kecil atau besar? Kerana yang penting kita mahukan jemaah menteri yang efektif berbanding hanya dilantik sekadar faktor sokongan. Saya kira saiz kabinet yang rasional sangat penting kerana kabinet ini akan membantu kepimpinan Perdana Menteri. Kita tidak nafikan dalam kerajaan yang terdahulu kita mempunyai banyak kabinet dan ramai jemaah menteri. Tetapi dalam situasi sekarang ini di mana kita hanya memberi fokus kepada isu utama iaitu COVID-19 dan ekonomi, saya fikir saiz kabinet perlu dilihat semula, disemak semula dengan jumlah yang lebih kecil supaya ahli jemaah menteri ini boleh membantu Perdana Menteri dengan lebih berkesan. Dan sudah tentu saiz kecil, saiz jemaah yang lebih kecil ini akan dapat mengelakkan pembaziran dan value for money, apatah lagi kita berada dalam keadaan yang dalam krisis kesihatan, krisis ekonomi dan sebagainya. Dan ini sangat penting untuk kita memastikan bilangan jemaah menteri itu sangat optimum. Walau bagaimanapun saya melihat ada beberapa kementerian yang perlu dikekalkan seperti Kementerian Pengajian Tinggi contohnya, kerana kementerian ini memberi fokus kepada penghasilan insan berpengetahuan tinggi, berkemahiran tinggi dan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi itu sendiri mempunyai pelbagai pihak berkepentingan seperti pelajar, ibu bapa, industri, masyarakat dan sebagainya. Jadi saya kira saiz kabinet perlu dirasionalkan semula dan lebih kecil adalah lebih baik. Ya, Prof,
Bagaimana Kabinet baru ini boleh membawa ideologi keluarga Malaysia yang disuarakan oleh Perdana Menteri dan menerapkan satu jemaah menteri yang lebih berintegriti? Okey, sebenarnya konsep keluarga Malaysia ini satu konsep yang sangat baik kerana ia memaparkan nilai-nilai positif, nilai-nilai yang murni dalam kalangan ahli masyarakat kita. Dan kalau kita analogikan keluarga Malaysia ini, pemimpin adalah ketua keluarga. Kerana bila kita bercakap tentang keluarga Malaysia, keluarga kita, sudah tentu kita ada ibu, ada ayah, ada ketua keluarga dan sebagainya. Dan saya nampak di sini dalam konteks keluarga Malaysia, pemimpin jemaah menteri adalah diumpamakan sebagai ketua keluarga bagi keluarga Malaysia. Sudah tentu sebagai ketua pemimpin keluarga, mereka perlu menunjukkan tauladan yang baik, mempamerkan nilai-nilai yang positif, nilai empati, nilai mengambil berat terhadap isu-isu rakyat dan nilai-nilai yang penting, nilai-nilai murni dalam keluarga Malaysia ini perlu diterapkan dalam Kabinet Malaysia. Dan sudah tentu Kabinet Malaysia ini kita mesti anggapkan mereka sebagai ketua keluarga yang akan menjaga keluarga besar rakyat Malaysia. Ya, dalam masa yang sama, bagaimana individu yang dilantik nanti boleh berbincang atau jalin kerjasama dengan pembangkang dalam menyelesaikan krisis negara ketika ini dan tak terikat dengan sokongan kepada kerajaan? Pandangan Prof. Ya, bagi saya Kabinet kali ini mesti berjiwa besar. Mesti melihat melangkaui kepentingan parti politik. Melihat kepentingan negara itu satu kepentingan yang paling atas. Jadi inilah masa yang terbaik untuk ahli-ahli Kabinet kita melaksanakan politik yang matang, politik yang melangkaui partisan dan sudah tentu dengan adanya kehadiran pembangkang dalam sistem amalan demokrasi kita, ini seharusnya diambil peluang oleh kerajaan untuk mendekatkan, untuk mengecilkan jurang di antara kerajaan dan pembangkang. Kerana kita tahu sama ada kerajaan maupun pembangkang, kedua-duanya ingin memastikan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi negara kita semakin baik dan sudah tentu negara kita boleh keluar daripada penularan pandemik COVID-19. Dan saya fikir dengan sikap keterbukaan ini, dia akan memberi kesan yang besar kepada amalan demokrasi kita kerana dengan adanya perbincangan, dengan adanya consultation, demokrasi kita akan lebih matang dan inilah yang sewajarnya kita tekankan jika kita ingin menjadi sebuah negara maju. Ya. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, penganalisis politik Fakulti Ekologi Manusia UPM. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.